Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, terima kasih pelajar masuk kelas saya pada hari ini. Okey, so hari ini kita akan belajar modul 6 iaitu bangkitan dengan imbangan juga lah. Okey, jom kita lihat apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, pelajar, get ready. So, imbangan duga ni apa? Okey, so imbangan duga ni adalah baki debit dan baki kredit yang diambil daripada ledger. Okey. Kan awak dah buat ledger kan? Okey, lepas tu awak dah tutup. Okey, jadi baki tu awak kena ambil, awak perlu seimbangkan. Masukkan dalam imbangan juga untuk kita uji sama ada rekod kita dalam ledger tu tepat ataupun tidak. So, dalam bab ni awak akan belajar pengenalan dalam imbangan duga, hubungan antara imbangan duga dan inventory akhir dan juga penyata kewangan. Okey, next kita lihat apa itu imbangan duga. Okey, imbangan duga ni adalah senarai baki debit dan baki kredit yang diambil daripada akaun-akaun ledger pada satu tarikh yang tertentu. Okey, biasanya kita ambil pada hujung bulan ataupun kita ambil pada hujung tahun lah ikut. Okey, tapi biasanya pada tarikh hujung bulan ataupun hujung tahun. Okey, so tujuan kita sediakan imbangan duga ni adalah untuk menyemak ketepatan sistem syaratan bergu. Okey, so kita lihat fungsi imbangan duga. Okey, fungsi dia ada 4. Okey, pelajar perlu ingat sebab nanti saya akan soal Okey, dekat penghujung kelas ni saya akan panggil nama dan saya akan soal lah. Okey, yang pertama adalah untuk menyemak ketepatan syaratan bergu. Okey, yang kedua adalah untuk menyemak ketepatan penuriaan dalam buku syaratan pertama dan juga ledger. Okey, yang ketiga adalah untuk menyemak ketepatan proses pemindahan daripada buku syaratan pertama ke ledger. So, bila awak buat imbangan duga, awak boleh semak proses awak pindahkan daripada buku syaratan pertama ke ledger tu betul ke tak? Okey. Yang keempat adalah untuk memudahkan menyediakan penyata kewangan. So, bila kita nak sediakan penyata kewangan, okey, yang keluar peperiksaan pertengahan tahun hari tu yang ramai tak dapat buat tu, okey. So, kita akan ambil daripada imbangan duga saja nilai tersebut dan terus kita buat penyata kewangan. Okey. So, imbangan duga ni sangat-sangat penting lah. Okey, dan dia mesti ada. Kalau tak, kita tak boleh nak buat penyata kewangan. Okey. Okey, imbangan duga ni dia ada dua bentuk. Okey, dia sama macam ledger. Ledger ada bentuk T dengan bentuk penyata kan? Okey. Imbangan duga dia ada dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk T, yang kedua adalah bentuk laju. Okey. Dan untuk kita sediakan imbangan duga ni, kita kena pastikan semua akaun-akaun kita dalam ledger tu perlu ditutup. Kalau kita tak tutup akaun-akaun kita dalam ledger, kita tak akan boleh buat imbangan duga. Okey. Dan akaun-akaun dekat dalam ledger ni biasanya dia akan ada baki debit dan juga baki kredit. So, kita akan senaraikan lah. Kalau dia berbaki debit dalam imbangan duga dalam ledger, so kita akan masukkan dalam imbangan duga sebelah debit. Kalau dia berbaki kredit dalam ledger, so dalam imbangan duga kita akan masukkan dia sebelah kredit. Okey, so macam tu lah. Okey. Okey, ini adalah format bentuk T. Okey, kalau bentuk T, akaun yang berbaki debit kita letaklah di sebelah sini. Okey, di sebelah sini saja. Okey, kalau akaun yang berbaki kredit, kita akan letakkan dia di sebelah sini. Ini kalau bentuk T lah. Okey, kalau bentuk laju, biasanya yang kotak yang pertama adalah butir. Okay, kita senaraikan semua akaun lah. Okey. Lepas tu, laju yang kedua adalah akaun yang sebelah debit. Laju yang ketiga adalah akaun baki akaun di bahagian kredit. Okey. So, dekat sini kita hanya rekod nilai saja. Dekat sini nama akaunnya, contoh modal, okey, modal berbaki kredit. So, rekodkan nilainya saja. Contoh RM30,000. Okey. So, macam itulah. Okey, sekarang kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh macam mana kita nak sediakan imbangan duga. Okey, sebelum tu pelajar saya nak tanya dulu. Okey, Zurin, fungsi imbangan duga ada berapa? 4. Okey, ada. Syafiq Sazali, sebutkan saya fungsi imbangan duga yang pertama. Apa dia? Syafiq yang pertama, Danish yang kedua. Menyemak ketepatan syaratan bergu. Okey, bagus. Okey, Tanya. Okey, menyemak ketepatan syaratan bergu. Okey, Danish Anwar, fungsi imbangan duga yang kedua apa?
Oh, Akif. Okey, awak guna nama siapa tu? Akif. Okey, Danish Anwar. Fungsi yang kedua apa Danish Anwar? Menyemak ketepatan. Okey, jawapan yang tadi tu Akif dah jawab. Selain daripada tu? Menyemak ketepatan proses pemerintahan daripada Okey, dalam sidang. okey, betul. Okey, terima kasih Puteri Noain. Okey. So itu adalah antara fungsi-fungsi untuk imbangan juga. Okey, so sekarang saya sambung balik semula. Okey, sekarang kita nak lihat macam mana kita nak sediakan imbangan duga tu. Okey, berdasarkan contoh dalam buku teks Ini saya ambil contoh daripada buku teks tadi. Okey, secara manual dia ada dua lah. Satu sama ada menggunakan komputer. Okey, kita sediakan imbangan duga ni menggunakan aplikasi TMK iaitu komputer ataupun secara manual. Okey, so kita tengok secara manual. Okey, dia bagi dekat sini adalah buku tunai runcit. Okey, buku tunai runcit. Okey, kalau pelajar tengok buku tunai runcit ni, cuba bagi tahu saya berapa baki akhir buku tunai runcit pada 1 Mei. Berapa baki akhir dia? Okey, berapa baki akhir? 1. Okey, tarikh dia 1 Mei, tapi jumlah dia berapa? 70. Okey, RM70. Okey, pelajar tengok dekat sini Okey, tengok macam mana saya buat. Okey, kita akan ambil baki BB pada 1 Mei tu yang berbaki RM70. Pelajar jangan ambil bank tau. Bank yang bawah tu dia top up balik kan. Tu buku tunai runcit awak belajar kan, dia panjangkan balik. Okey. So baki akhir dia adalah RM70. Okey, so sekarang kita akan postkan dia ke dalam imbangan duga. So kita postkan dia dalam imbangan duga macam mana? Okey, kita sediakanlah ini bentuk T. Kita tulis perniagaan Farhan Iskandar, imbangan duga pada 30 April 2016. Ini jawapan tau, okey. Okey, so macam mana kita postkan dia? Kita letak dia. Nampak sini. Kita masukkan tunai runcit RM70. Okey, so kita masukkan dekat sini tunai runcit RM70. Tunai runcit ni kategori aset. Okey, tunai runcit ni kategori aset. Okey, pelajar tengok dia berbaki sebelah mana? Berbaki sebelah debit. So letakkan dia di sebelah debit. So tunai runcit RM70. Okey, kita hanya ambil baki akhir dia saja. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey. Tadi buku tunai runcit, sekarang buku tunai. Okey, cuba pelajar sebutkan pada saya berapa baki buku tunai ni. Tunai dia berbaki berapa? Bank dia berbaki berapa? Tunai 3,600. Okey, betul. Tunai 3,600. Bank dia? 35,700. Okey, betul. 35,700. Okey, so pelajar tengok macam mana kita nak postkan dia ke imbangan duga. So ini baki yang kita ambil lah. Yang dalam ni pelajar tak payah tengok lagi sebab dalam ni ada kita buat lejang. Sekarang kita nak buat imbangan duga. Okey, so kita ambil Mei 1 baki terakhir dan pelajar tengok buku tunai ni dia berbaki sebelah debit. Pelajar tengok dekat mana baki akhir dia, sebelah debit ke sebelah kredit. So kalau dia berbaki sebelah debit, maka pelajar kena postkan dia ke sebelah debit. Tapi buku tunai untuk pengetahuan pelajar, buku tunai juga boleh berbaki sebelah kredit. Contoh lajur bank, dia boleh berbaki sebelah kredit, mungkin dia overdraft. So kalau dia berbaki sebelah kredit, pelajar kena postkan dia di sebelah kredit lah. So pelajar kena tengok baki akhir dia sebelah mana. Okay, so dekat sini kalau pelajar tengok baki akhir dia adalah di sebelah debit. So pelajar postkan dua-dua di sebelah debit. Okay, ambil nama akaun dia adalah bank 35,700, tunai 3,600. Ini cara kita postkan buku tunai pergi ke imbangan duga. Okay, so pelajar boleh nampak lah dekat situ. Okay, yang seterusnya.
Okey, ini kalau kita buat ledger, kita ambil daripada ledger am lah. Kita buat ledger, kita buka satu-satu kan, kita pull satu-satu. Okey, contoh kita tengok akaun modal dulu. Okey, sekarang pelajar, cuba pelajar tengok akaun modal, baki dia yang terakhir sekali berbaki sebelah mana? Okey, sebelah kredit. Okey, berapa nilai dia? RM50,000. Okey, betul. Dia berbaki sebelah kredit, nilainya adalah RM50,000. So, bila pelajar nak masukkan dalam imbangan duga, pelajar kena letakkan dia di sebelah kredit je tak? Sebab baki dia adalah di sebelah kredit. So, dalam imbangan duga, pelajar akan dapat macam ni. Modal RM50,000. Ambil saja nilainya RM50,000. Pelajar pindahkan dia macam tu. Okey, alatan pejabat. Cuba tengok akaun alatan pejabat. Akaun alatan pejabat bakinya sebelah mana? Debit ke kredit? Debit. Okey, sebelah debit. Tengok orang yang sama je jawab. Yang lain tu mana senyap je. Tak nak jawab. Jangan type message tau. Saya tak boleh nak baca type message ni sebab saya tengah buat full screen. Okey, so sebelah debit. Okey, berapa nilai dia? RM3,500. Okey, pandai. Okey, nilai dia adalah RM3,500. So, kita nampak dia berbaki sebelah debit. So, kita kena masukkan dia dekat sebelah debit juga dalam imbangan duga. Iaitu kita akan dapat alatan pejabat RM3,500. Kadang orang tanya kan, cikgu, macam mana kita nak susun kedudukan dia dalam imbangan duga? Kita nak refer apa? Okey, kita nak refer apa ni? Kita tengok nombor pada ledger. Dekat tepi ni kalau awak perasan ada nombor tau. LA1, LA2, LA3. So kalau dia LA1 bermaksud dia awak kena catat dulu. So nampak? Akaun modal sebelah kredit LA1 dia dulu. Akaun alatan pejabat LA2. Tapi oleh kerana dia sebelah debit, dia yang pertama untuk sebelah debit, maka alatan pejabat dia ada dekat sini RM3,500 LA2. Okey, LA yang ketiga adalah akaun belian. Okey, akaun belian ni berbaki sebelah debit tapi dia adalah yang kedua untuk sebelah debit. Nampak? Dia akan duduk dekat sini selepas alatan pejabat. Okey, nanti kalau bentuk laju pelajar akan nampak sebab dia bentuk laju dia akan dia akan tunjukkan nombor ledger. Okey, sekarang akaun belian. Akaun belian berbaki sebelah Debit. Okey, good. Okey, pandai. Okey, sebelah debit. So, nilainya adalah RM7,500. So, pelajar pindahkan. RM7,500. Pergi masuk dekat sini. Okey, pelajar nampak. Saya tak akan tunjukkan semua contoh. Saya akan tunjuk satu-satu contoh saja. Yang lain nanti pelajar tengok buku teks. Okey? Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, akaun jualan LA4. Okey, LA4. Kalau nampak dia nombor yang keempat kan? Okey. So, akaun jualan dia berbaki sebelah debit ke kredit? Debit. Okey, kredit. So, kita akan postkan dia di sebelah kredit. Pelajar nampak tu? Okey, di sebelah kredit. Walaupun dia LA4, tapi untuk sebelah kredit, dia akaun yang kedua. So, dia duduk bawah modal. Okey, RM2,830. Okey, akaun pulangan belian pelajar. Berbaki sebelah debit ke kredit? Okey, sebelah kredit. Yang lain sama-sama lah jawab kan. Barulah syok kelas hari ni kan. Tak senyap je kan. Okey. So, dia berbaki sebelah kredit. Okey, so bila dia baki sebelah kredit, maka pelajar pun akan postkan dia di sebelah kredit RM350. Okey, pulangan jualan. Kalau awak tengok contoh tu, dia berbaki sebelah mana? Debit ke kredit? Debit. Okey, good. Okey, dia berbaki sebelah debit. Okey, so masuk kita postkan dia dalam imbangan duga sebelah debit. Pulangan jualan RM200. Okey, tengok akaun ambilan. Akaun ambilan berbaki sebelah Debit. okey, good. Pandai. Okey, sebelah debit. So, kita akan postkan dia dalam imbangan duga sebelah debit. Namanya ambilan. Nama tu kena ambil nama akaun ni lah. Akaun apa? Ambilan. Tapi tak perlu tulis akaun kat depan ni. Tulis nama dia saja. Sebab kita tahu dia akaun kan. Okey, cuma tulis saja ambilan. Okey, gaji. Gaji berbaki sebelah mana? Debit ke kredit? Okey, good. Sebelah debit. Okey, so maka kita akan postkan dia sebelah debit. Okey, pelajar saya nak tanya sikit, nak uji sikit. Akaun gaji, boleh tak dia berbaki sebelah kredit? Awak rasa-rasa boleh tak?
dia berbaki sebelah kredit. Boleh. Boleh akaun gaji boleh berbaki sebelah kredit. Itu sama juga macam akaun sewa. Lepas tu akaun insurans boleh, dia boleh berbaki sebelah. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey. Tadi yang atas ni pelajar tengok dalam bentuk T. Okey, pelajar tengok dalam bentuk T, pelajar nampaklah sebab debit kredit dia dia masukkan. Okey, saya tak bincangkan semualah. Yang ni yang start dari sewa sampai ke bawah ni pelajar boleh tengok contoh dalam buku teks okey. So yang ini adalah jawapan dalam bentuk laju. Okey, dalam bentuk laju kita ada modal tadi RM50,000, lepas tu jualan RM2,830, belian tanpa jabat. Okey, dan biasanya akaun-akaun ini kita akan susunkan dia ikut apa tau? Ikut nombor. Okey, ikut nombor. Okey, apa contoh nombor? Okey, saya tunjuk contoh nombor akaun lah. Ini contoh kita bagi contoh. Okey, Syaira, selamat datang. Okey, so ini adalah contoh. Pelajar boleh nampak? Ini adalah contoh. Okey, so kita ada BT1 bermaksud buku tunai, muka surat 1 lah. Okey, dia yang paling atas. Okey, lepas tu kita ada akaun bank BT1 juga. Akaun modan LA1, akaun Prabu LA2. Dia ni numbering ni dia dah ikut lah. Bahasa dia dah numberkan, jadi pelajar ikut saja. So nampak tak dekat sini kalau pelajar lihat, dia susun. Okey, dia susun akaun dekat dalam imbangan duga ni ikut nombor lah, daripada LA1 sampai LA12. Tak semestinya pelajar tulis sebelah debit dulu semua, lepas tu baru sebelah kredit. Tak semestinya macam tu lah. Okey, tak semestinya macam tu. Okey, kita susun ikut nombor dan nombor ledger dia. Kalau LA1 maksudnya ledger A muka surat 1. Okey, LA2 ledger A muka surat 2. LA3 ledger A muka surat 3. So pelajar akan susun macam tu. Okey. Okey, kita patah balik tadi. Okey, so kalau pelajar tengok dekat sini, kita susun kita punya imbangan duga ni, bentuk lajur ni, dia ada nombor akaun lah sebanyak satu lagi. Folio, lajur folio iaitu adalah nombor akaun dia lah. Okey, sekarang saya nak lihat sama ada pelajar faham atau tidak. Okey, apa yang kita belajar pada hari ini. So saya nak uji sikit lah. Okey, saya nak uji pelajar sikit. Okey. So, tengok soalan ni. Okay, first kali ini adalah diambil daripada perabot best. Okay. Pelajar baca dulu, tengok dekat situ. Okay, Wani kata tunai pun aset. Okay, pelajar tolong tandakan dekat situ sebab nanti ada sebab kenapa saya tanya dia kategori apa. Sebab nanti kita nak buat dalam imbangan duga, kita nak masukkan dia sebelah mana. Okay. Ni aset lah Okay, akaun belum terima kategori apa? Aset. Okey, kategori aset. Okey, betul, kategori aset. Okey, akaun belum bayar, kategori apa? Liability. Okey, betul, Ellie cakap liability. Okey. Modal kategori apa? Equity. Okay, good. Okay, kategori equity.
Okey, sewa. Agak-agak awak sewa ni kategori apa? Belanja. Okey, ada yang kata belanja. Tak apa, nanti kita tengok. Okey, komisen diterima kategori apa? Hasil. Okey, komisen diterima kategori hasil. Okey, tahniah dah baguslah, dah improve, dah boleh kategorikan dia Okey, faedah atas simpanan kategori apa? Hasil. Okey, hasil. Good, bagus. Okey. Faedah bayaran kategori apa? Belanja. Okey, good. Okey, kategori belanja. Okey, insurans kategori? Belanja. Okey, good. Betul, belanja. Okey, jualan kategori? Hasil. Hasil. Okey, pandai. Jualan kategori hasil. Okey, belian kategori? Belanja. Okey, pandai. Belian kategori belanja. Okey, pulangan belian adalah akaun kontrak. Okey, diskaun diberi. Kita bagi diskaun, itu pun belanja. Okey, pulangan jualan tu adalah akaun kontrak kepada jualan. Okey, sekarang dia kata anda dikehendaki menyediakan imbangan juga pada 31 Disember 2016. So, sekarang pelajar dah tahu dia kategori apa. Bila pelajar dah tahu dia kategori apa, pelajar dah boleh postkan dalam imbangan juga. Sebab kalau aset, kita akan catatkan sebelah debit. Dia macam tu. Sebab yang dekat sini, kita dapat daripada maklumat. Kita tak dapat daripada ledger. Kalau kita dapat daripada ledger, kita tahu dekat ledger tu dia berbaki sebelah mana. Sebab kita tengok yang terakhir sekali kan, dia duduk sebelah mana. Tapi kalau pelajar dapat soalan macam ni, pelajar kena tahu kategori dia. Okey, jadi bila pelajar tahu kategori dia, pelajar akan rujuk kotak yang ni lah. Kotak yang saya bagi ni. Saya ada bagi kotak kan. Pelajar akan rujuk kotak ni. Okey, kita ada aset. Kita ada belanja. Kita ada liability. Kita ada equity pemilik. Dan kita ada hasil. Kotak ni sangat penting kalau pelajar nak buat cerita berbual tu kotak ni penting kan. Sekarang nak buat imbangan duga pun sama. Kotak ni sangat penting. Okay, dia membantu pelajar untuk tahu bahagian debit ke kredit. Sorry dia punya D dia tu panjang sangat pula. Okay, so kalau pelajar dah tahu dia kategori apa, so kalau pelajar tengok kat sini, aset dengan belanja kita akan catat sebelah debit, liability, equity pemilik dengan hasil kita akan catat sebelah kredit. Dan kalau pelajar perasan, yang bahagian atas ni, aset, liability, equity pemilik ni dia ada dekat PKK. PKK ni apa? PKK ni adalah penyata kedudukan kewangan. Kita panggil dia adalah PKK. Okay, penyata kedudukan kewangan. Dan kalau pelajar perasan, item yang dekat bawah ni, belanja dengan hasil ni adalah item yang ada dekat akaun untung rugi. Okay. Item 2 yang dekat bawah ni adalah item yang ada dekat akaun untung rugi lah. AUR ni adalah singkatan untuk akaun untung rugi. Pelajar kena tahu AUR ni adalah singkatan untuk akaun untung rugi. So bila pelajar dah tahu dah klasifikasikan, maka pelajar masukkanlah di dalam jawapan. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak masukkan di dalam jawapan. Okey. Sekejap saya akan show Excel.
Okey, sekarang pelajar nampak tak saya punya Microsoft Excel ni? Okey, nampak tak saya punya Microsoft Excel ni? Nampak. Okey, nampak Okey, sekarang kita pergi balik dekat kita punya PowerPoint ni. Saya kecilkan sikit PowerPoint saya supaya kita boleh masukkan dia. Okey, kita letak sebelah-sebelah. Okey, pelajar nampak PowerPoint dengan Microsoft Excel. Boleh nampak Nampak. Okey. Nampak. Okey, sekarang pelajar tengok tadi tunai. Tunai tadi nilainya adalah RM3,000. So kita kat sebelah debit RM3,000. Okey, bank nilai dia adalah RM28,000. Tadi bank pun pelajar kata asset kan? Okey, so RM28,000. So kita masukkanlah sebelah debit bank. Okey, lepas tu kita ada akaun belum terima tadi RM2,500. Okey, kita sebelah debit sebagai asset. Lepas tu ada akaun belum bayar RM3,500. Okey. Sebelah kredit sebab dia liability. Okey, lepas tu ada akaun modal. Akaun modal tadi pelajar kata dia adalah liability sebelah kredit. Okey, so masukkanlah sebelah kredit RM30,000. Okey, sewa tadi pelajar kata RM1,200 ni belanja sebelah debit. Okey, so pelajar masukkanlah sebelah debit RM1,200. Okey, commission. Sebutkan pada saya pelajar, commission tadi pelajar kata sebelah kredit sebab dia hasilkan. Okey, berapa nilai commission pelajar? RM1,570. Okey, commission RM1,570. Okey, faedah atas simpanan berapa pelajar? RM480. Okey, RM480. Okey, akaun insurans. Tadi pelajar kata belanja. So, kena catat sebelah debit. So, insurans berapa? 36? RM3,600. Okey, RM3,600. Okey, akaun kadar bayaran tadi pelajar kata belanja. So, belanja catat sebelah debit. So, kadar bayaran tadi berapa? RM860. Okey, RM860. Okey, akaun jualan tadi pelajar kata hasil. So, hasil kita catat sebelah kredit. So, jualan berapa? RM14,970. Okey, RM14,970. Okey, akaun belian. Tadi pelajar kata dia adalah belanja. So, catat sebelah debit. So, akaun belian berapa nilai dia? RM2,500. Okey, RM2,500. RM2,500. Betul lah, macam sikit sangat beli barang kan terkejut saya. Okey, RM10,500. Okey, akaun pulangan belian berapa? RM520. Okey, RM520. Akaun pulangan jualan berapa? Pulangan jualan RM1,040. Okey, akaun diskaun diberi? RM340. Okey, RM340. Dan kalau pelajar tengok ni, tadi berdasarkan apa yang pelajar dah klasifikasikan, dekat bawah ni adalah total jumlah lah sebelah debit dan sebelah kredit. Pelajar tengok imbang tak sebelah debit dengan sebelah kredit pelajar? Sama tak amount dia? Tak sama. Tak sama. Bermaksud bila pelajar buat imbangan juga, pelajar boleh kesan. Daripada apa yang pelajar klasifikasikan tadi daripada soalan, ada yang salah. Ada yang salah. Okey, so, cuba sekarang pelajar tekan kalkulator. Berapa beza RM23,040 tolak RM21,040? Berapa beza dia? RM2,000. Okey,
Okey, beza dia adalah 2000. Okey, so pelajar rasa dekat mana yang kita salah ni? Okey, tadi tunai dengan bank dah betul dah. Akaun belum terima dah betul. Akaun belum bayar betul. Akaun modal 30,000. Okey, lepas tu akaun sewa 1,200 sebelah debit. Okey, tadi kata akaun sewa sebelah debit kan? Okey, sekarang kita tukar. Akaun sewa sebelah kredit. Sebab mungkin ini adalah hasil sewa. Okey. Akaun komisen diterima tadi betul lah 1570 sebelah kredit. Sebab komisen diterima ni adalah hasil. Okey, sekarang beza berapa lagi pelajar? Kanan 480 betul. Akaun insurans 3,600 betul. Lepas tu akaun jualan 14,970 betul. Akaun pulangan belian 520 betul. Diskaun diberi adalah 340 betul. Pulangan jualan tadi RM1,040. Pulangan jualan kontra kepada jualan. So kalau jualan kredit dia sekian debit lah. Okay, so beza berapa pelajar? 21840 dengan 22240. Berapa beza dia pelajar? Okay, kira berapa dapat beza dia? Berapa? 400, betul? Betul tak dapat 400? Okey, beza dia adalah 400. So bermaksud dekat imbangan juga yang dia bagi kita ni ada kesilapan. Beza dia adalah sebanyak RM400. Okey, so saya bagi pelajar satu tips lah. Okey, kalau kita tengok dekat soalan ni kita dah masukkan dengan betul lah. Okey, kita dah masukkan dengan betul. Okey, cuba kita tengok balik sewa. Sewa tadi 1,200. Okey, yang kurangnya adalah sebelah debit Okey, akaun diskaun diberi belanja dah betul. Payah tengok. Akaun pulangan jualan pun dah betul sebelah debit. Pulangan belian 520 pun betul. Belian pun betul. Jualan betul. Kadar bayaran betul. Insurans pun betul. Akaun faedah atas simpanan 480 pun betul. Lepas tu akaun komisen diterima dekat situ 1570 pun betul. Sewa 1,200 sewa tu sebenarnya hasil modal 30,000. Akaun belum bayar 3,500. Kemudian akaun belum terima 2,500. Bank 28,000. Tunai 3,000. So kalau pelajar dah tengok semua item ni betul, tak ada kesilapan. So apa yang kita akan buat adalah kita akan imbangkan dia dengan akaun tergantung. Ini special lah. Ini extra knowledge. Okay, kita akan imbangkan dia dengan akaun tergantung. Dan soalan ini pernah keluar SPM 2 tahun lepas. Okay, so yang bezanya adalah sebanyak 400. So pelajar akan dapat imbang sebelah debit dan sebelah kredit. Tapi kalau pelajar semak balik semula, semuanya dah betul. Okey, dah tambahkannya pun betul. Okey, tak ada masalah. Okey, pelajar akan imbangkan dia dengan perkataan akaun tergantung. Yang mana yang nilai yang kurang tu, pelajar akan letak nilainya di situ. Tapi kalau pelajar semak memang ada kesilapan dan sebagainya, pelajar kena betulkan lah. So ini adalah extra knowledge. Dan ini pernah keluar dalam peperiksaan SPM. Walaupun dia tak ada dalam buku teks. Pernah keluar. Ini adalah extra knowledge. Okay? Okay. So kalau tak ada apa-apa, ada apa-apa soalan tak lagi pelajar nak tanya hari ni sebab kelas kita dah terlebih waktu ni sebenarnya. Okay, ada apa-apa soalan lagi pelajar nak tanya?
Tak ada. Okey, tak ada Saya harap pelajar boleh buat imbangan duga. Nanti saya akan bagi latihan lepas topik 6.2. Okey. So, terima kasih banyak-banyak masuk kelas kita pada hari ini. Okey, dan pelajar dah boleh left lah. Okey. Sebab lepas ni pelajar ada kelas lagi kan.